Nama saya Tan Susin dan nombor matrik saya ialah 10DAT 21F1011. Ahli kumpulan saya ialah Devi Kalushini, Arshini dan Pawinsha. Kami akan membincangkan tentang isu kelima, iaitu mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama, berintegrasi di peringkat wilayah dan antara kaum, berasaskan persamaan hak dan keadilan. Pengenalan masalah. Negara Malaysia telah bebas daripada penjajah dan mendapat kemerdekaan sepenuhnya pada 31 Ogos 1957. Kalimah kemerdekaan Malaysia dilaungkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman di Stadium Negara. Beliau juga digelarkan sebagai bapa kemerdekaan kerana atas usahanya dan beberapa tokoh kemerdekaan negara yang lain dalam usaha untuk mendapatkan kebebasan daripada penjajah melalui cara perundingan dan diplomasi. Hasil daripada kemerdekaan yang diperoleh, ia telah menjadi titik tolak bermulanya asas pembinaan sebuah negara bangsa bagi Malaysia atau nama dahulunya Malaya dan bertukar nama kepada Malaysia apabila bergabung dengan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Sedikit demi sedikit berkembang sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Negara Malaysia telah menyambut ulang tahun kemerdekaannya setiap tahun dan ini melambangkan bahawa Malaysia sudah pastinya mempunyai perkembangan daripada pelbagai aspek termasuk pembangunan negara serta pembangunan masyarakatnya melalui pemantapan dan gabungan dua aspek utama, iaitu negara dan masyarakat dalam keadaan harmoni yang sememangnya mempengaruhi akan kemajuan dan arus pemodenan sesebuah negara. Namun, teras utama dalam mencapai status negara bangsa yang berjaya, perpaduan dan integrasi kaum merupakan aspek yang amat penting semenjak peristiwa hitam pergaduhan etnik 13 Mei 1969. Kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif dan pendekatan untuk memperkukuhkan perpaduan antara kaum agar ia tidak mengganggu usaha pembangunan. Faktor-faktor yang pertama, semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ialah perasaan cinta, sayang akan negara dan perasaan ingin membebaskan negara daripada sebarang penjajahan. Oleh itu, semangat nasionalisme yang mendalam tanpa mengira kaum, agama dan warna kulit telah dapat dipupuk menerusi perpaduan kaum. Berdasarkan senario hari ini, sifat tanggungjawab haruslah wujud dalam kalangan rakyat Malaysia dengan menerima dengan minda yang terbuka segala adat, resam dan budaya yang diamalkan oleh agama masing-masing agar penindasan yang berlaku di Afrika, Indonesia dan Thailand dapat dibendung. Yang kedua, perkembangan sektor pelancongan. Pelancong juga akan tertarik untuk melawat negara kita dengan semangat bersatu padu yang ditonjolkan oleh rakyat Malaysia. Para pelancong akan lebih tertarik untuk mempelajari budaya dan adat resam rakyat Malaysia disebabkan keunikan masyarakat kita yang berbilang kaum yang hidup dalam suasana harmoni. Timbalan Menteri Pelancongan pernah mengeluarkan kenyataan bahawa dengan adanya sifat perpaduan dan layanan baik mesra yang diberikan oleh rakyat negara ini kepada pelancong asing. Jadi jelas sekali di sini, perpaduan kaum bukan sahaja dapat menyemai dan menanam sifat patriotisme di dalam diri, malahan dapat juga menarik lebih ramai pengunjung untuk bertandang ke Malaysia. Yang ketiga, imej negara dapat ditingkatkan. Sehubungan dengan itu, imej negara dapat ditingkatkan dengan semangat perpaduan hasil daripada kerjasama seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama tanpa timbulnya sebarang masalah. Sebagai contoh, ketika musim perayaan, terutamanya amaran jarah menjarahi dan bermaaf-maafan adalah antara amalan kebiasaan rakyat Malaysia. Bertitik tolak daripada ini, sedikit sebanyak sikap perpaduan dapat diwujudkan. Marilah kita berdaya saing dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Hong Kong dari segi ekonomi dan game meningkat naik ke dengan drastiknya dan semangat perpaduan yang wujud di negara itu.
Selamat pagi Puan, nama saya Arshini, nombor matrik saya adalah 10 di AT21F1081. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan perbincangan kami. Kesan pertama adalah ramai pelancong dari luar negara berkunjung ke Malaysia. Ini kerana mereka tertarik kepada budaya masyarakat berbilangkau yang terdapat di negara Malaysia. Banyak keunikan cara hidup masyarakat pelbagai kaum dapat ditunjukkan seperti kepelbagaian makanan, pakaian, rumah ibadat, kesenian dan sebagainya kepada pelancong asing. Selain itu, meningkatkan imej negara di mata dunia. Negara pada masa kini sudah berada di peta masyarakat antarabangsa ekoran daripada usaha kerajaan yang berterusan membina negara yang disegani di peringkat dunia. Malaysia juga dikenali di pentas antarabangsa adalah kerana kestabilan masyarakat yang wujud di negara kita. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengiktirafkan Malaysia sebagai negara yang ke-9 paling aman di dunia berdasarkan kajian dilakukan di Amerika Syarikat. Kesan yang ketiga adalah perpaduan secara tidak langsung mampu mengunggulkan ekonomi negara. Tidak dapat dinafikan bahawa antara sebab pelabur asing berani menanam modal di sebuah negara adalah kerana kestabilan politik dan perancangan kerajaan yang mesra pelabur. Hal ini kerana mereka tidak mahu modal yang dilaburkan di sesebuah negara akan rugi akibat pergolakan yang berlaku di sesebuah negara. Malaysia bertuah kerana menjadi destinasi pelabur asing dari Amerika, Eropah, Jepun, China dan India. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Devika Loshni, anak perempuan Sasidharan. Nombor matrik 10 DAT21F1060. Hari ini saya akan membincangkan tentang langkah-langkah memupuk semangat perpaduan kaum. Sebagai langkah pertama dalam membentuk perpaduan, rakyat haruslah bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum. Dalam keadaan tersebut, ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Persis kata mutiara, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Mereka digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan bangsa dan membawa anak-anak mengunjungi rumah jiran semasa hari Lebaran. Dengan cara itu, ibu bapa dapat menjadi suri teladan kepada anak-anak yang membolehkan mereka menghayati keistimewaan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai jenis kaum dan etnik. Satu lagi cara yang dapat diambil oleh ibu bapa ialah bergaul dengan anak-anak dalam pelbagai bahasa. Misalnya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa ibunda. Apabila golongan muda menguasai pelbagai bahasa, mereka dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa dengan mudah. Pokoknya, nilai-nilai perpaduan dan permuafakatan hendaklah didedahkan kepada generasi muda sejak awal lagi agar jiwa perpaduan dalam diri mereka dapat berkembang dengan sempurna. Seterusnya, institusi-institusi pendidikan perlu bertanggungjawab menerapkan semangat bersatu padu dalam kalangan pelajar berbilang kaum. Antara langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan kerja berkumpulan. Dalam konteks ini, guru-guru hendaklah membahagikan pelajar secara berkumpulan dalam melaksanakan projek-projek sekolah seperti sains kajian, persembahan maklumat dan sambutan-sambutan dalam sekolah. Guru-guru juga haruslah membahagikan kedudukan pelajar dengan sempurna untuk mengalahkan pelajar berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang berlainan kaum. Dan bukannya sesama kaum sahaja. Dalam proses menjayakan inisiatif tersebut, guru tidak boleh mencetuskan isu-isu sensitif semasa mengajar. Misalnya dengan mengganggu-agukan warisan budaya sendiri.
dan mengejek budaya kaum lain. Di samping itu, pelajar-pelajar juga perlulah belajar dengan menghayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara. Sebagai satu daripada langkah untuk mewujudkan permuafakatan bangsa, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewajibkan pelajar-pelajar agar lulus dalam mata pelajaran sejarah di peringkat sijil pelajar SPM. Dasar tersebut akan berkuat kuasa mulai tahun 2013. Langkah bijaksana tersebut diharapkan dapat menyedari anak-anak bangsa tentang kesan akibat kurangnya perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Antaranya, dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa penjajahan British telah menyukarkan usaha menyatu padukan kaum menjelang kemerdekaan negara. Pada masa yang sama, kita tentulah tidak mengharapkan peristiwa 13 Mei 1969 berulang dan menggugat kestabilan tanah air. Selamat sejahtera Puan Nur Izzati. Nama saya Pawini Syed Igneswaran, nombor matrik 10 DAT 21F1019. Hasil perbincangan di atas, kita dapat simpulkan bahawa banyak usaha yang boleh dijalankan untuk memastikan perpaduan antara kaum kekal utuh. Seperti lirik lagu yang dipopularkan oleh penyanyi Adiba Nur, Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin muafakat. Kita sebenarnya mempunyai banyak perbezaan, tetapi jika disatukan dalam prinsip dan nilai kemanusiaan yang baik, pastinya perpaduan dapat dilahirkan dan dikekalkan. Ahli-ahli politik hendaklah menghentikan diskriminasi antara kaum yang mereka jajah hanya demi kepentingan diri sendiri. Masyarakat hari ini sudah mempunyai minda yang terbuka dan luas pengetahuan untuk menerima dan menghormati kaum atau bangsa lain, serta hidup dengan aman dan harmoni di bawah satu bendera. Semoga usaha-usaha di atas dapat direalisasikan dan menjadi tunjang kemajuan negara untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Sekian, terima kasih. Contoh berita atau contoh isu berkaitan dengan perpaduan yang diterbitkan oleh Sinar Harian iaitu baru-baru ini Makmal Kelantan dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Kelantan serta kawasan rukun tetangga KRT Bukit Kecik telah menjalankan gotong royong muafakat perpaduan di persekitaran rumah ibadat Buddha bagi masyarakat Siam dan Cina di Kampung Muring, Tanah Merah, Kelantan. Banjir gelombang kedua di Kelantan walaupun tidak seteruk tahun-tahun sebelumnya tetap meninggalkan kesan selut dalam bangunan dan sampah sarap di kawasan lapang bersebelahan bangunan akibat air yang naik setinggi paras dada manusia dewasa. Kampung Muring merupakan kawasan rendah yang berdekatan sungai dan sering dilanda banjir pada musim tenggeju. Oleh sebab itu, program berkenaan adalah yang terakhir antara Makmal Kelantan dengan pengarah JPNIN Kelantan, Nur Wahida Zinalimdin yang akan berpindah ke negeri Johor seminggu lagi. Program gotong royong tersebut melibatkan kerjasama orang ramai yang berketurunan Melayu, Siam dan Cina. Berikut merupakan artikel yang diterbitkan oleh laman web Sinar Harian. Sekian, terima kasih.